So World War II. Okay, so World War II ni, Perang Dunia Kedua ni, dia ada 3 punca dia. Yang pertama adalah ideologi baharu, munculnya ideologi baharu. Yang kedua adalah perjanjian Versailles, diorang tak puas hati. Lepas tu yang ketiga adalah Liga Bangsa-Bangsa. So kegagalan sistem Liga Bangsa-Bangsa ni dengan perjanjian Versailles yang tak adil dan juga kemunculan ideologi baharu telah menyebabkan Perang Dunia Kedua. Okey, so Perang Dunia Kedua ni berlaku ketika pada tahun 1939 hinggalah 1945. Lepas tu dia berlaku di Eropah dan juga Asia Pasifik. Okey, so di area Eropah yang terlibat adalah kawasan negara Eropah dengan utara Afrika, dan untuk Asia Pasifik pula dia melibatkan tanah besar Asia dan juga kepulauan Asia Tenggara. Okey, so dia terbahagi kepada 2 pakatan, iaitu pakatan kuasa paksi dengan kuasa bersekutu. So kuasa paksi dia adalah ada 3 negara. So JIJ iaitu Jerman, Itali dengan Jepun. Lepas tu kuasa bersekutu pula ada 4, BAPR, iaitu British, Amerika, Perancis dengan Rusia. Ni cara cikgu hafalah. Mungkin korang ada cara lain, boleh share dekat komen bawah. Okay, so faktor yang pertama ada kemunculan ideologi baharu. So ideologi baharu ni terbagi kepada 2, iaitu ideologi Nazisme dengan Fasisme. Okay, sebelum tu cikgu explain dulu macam mana terjadinya ideologi baharu. Yang pertama, diorang mewujudkan ideologi baharu ni sebab diorang nak mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. So sebab Jerman mengalami kemelesetan ekonomi yang sangat teruk, diorang kena bayar pampasan yang tinggi sebab perjanjian Versailles ni. Jadi diorang mewujudkan ideologi baharu dan juga fahaman nasionalisme yang lebih radikal. Jadi dia dia dipimpin, ideologi baharu ni kedua-duanya dipimpin oleh fahaman pemimpin yang sangat melampau. Lepas tu untuk fasisme dia melibatkan Itali, untuk Nazisme dia melibatkan Jerman. Okey, so apa itu fasisme? Fasisme ni dia dipimpin oleh Benito Mussolini. Nama macam Islam tapi tak. Benito Mussolini ni dia memimpin fasisme. So dia telah kerajaan fasisme ni ataupun fahaman fasisme ni telah menguasai Itali pada tahun 1922, dan juga diorang memberi keutamaan kepada kepentingan negara berbanding kepentingan individu. Maksudnya apa-apa yang diorang buat lebih kepada untuk negara. Macam contoh contoh rakyat tak cukup makanan, lepas tu tentera yang nak berperang tu pun tak cukup makanan, so rakyat kena bagi tentera makanan. Macam tu, macam kerajaan diorang akan mementingkan tentera dia dulu. So apa-apa diorang buat, diorang akan mementingkan negara dulu, compare tu dia punya rakyat. Selepas tu diorang mempunyai kepercayaan nasionalisme yang sangat melampau, dan juga diorang percaya berperang ni boleh menaikkan imej negara. Maksudnya lagi banyak diorang berperang, lagi macam menakutkan ke apa ke, negara tu lagi tinggilah martabat dia. Jadi untuk pulihkan semula imej diorang, Itali telah meluaskan tanah jajahan dan menguasai Habsyah, iaitu Ethiopia dan juga Albania. So dia menguasai negara lain sebab dia nak tunjuk imej negara dia pun tinggi, macam tu. So itulah fasisme. Fasisme ni maksudnya dia mementingkan, percaya kepentingan negara tu lagi penting, lagi tinggi daripada kepentingan individu. So maksudnya dia utamakan negara dia dulu, compare tu rakyat apa semua. Okay, lepas tu Nazisme. Okay, Nazisme ni pula dipimpin oleh Adolf Hitler. So Adolf Hitler ni dia telah berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Diorang ni sangatlah mengagungkan bangsa Jerman. Maksudnya bangsa Jerman adalah paling hebat, macam tu. Lepas tu diorang juga sangat membenci Yahudi dengan komunis. Sebab itulah kalau korang rajin tengoklah movie Adolf Hitler, tapi ialah diorang bahasa Jerman, so jangan ada subtitle. Lepas tu
Diorang sangat membenci komunisme dengan Yahudi. Sebab apa? Diorang percaya perjanjian Versailles ni dalang dia adalah Yahudi. Maksudnya Yahudi buat perjanjian Versailles ni untuk kepentingan Yahudi itu sendiri. Tu apa yang Adolf Hitler ni percayalah. Okay, lepas tu Hitler dia telah memulihkan semangat nasionalisme di Jerman dengan mengabaikan perjanjian Versailles. So dia nak rakyat dia semangat semula balik sebab semua sebab dah kalah Perang Dunia Pertama, so dia orang dah tak ada semangat untuk mempertahankan negara dah. Dengan kemelesetan ekonomi apa semua, macam tak ada fikir pasal negara dah, semua nak survive macam mana, nak teruskan hidup. So untuk menaikkan lagi semangat nasionalisme ni, dia wujudkan Nazisme. Lepas tu dia membina semula angkatan tentera. Kan dalam perjanjian Versailles, diorang tak dibenarkan untuk menambah jumlah tentera diorang. Diorang kena ada amount jumlah tentera yang tertentu. Tapi Adolf Hitler dia rekrut tentera. Lepas tu dia ambil semula tanah jajahan yang sebelum ni diambil semasa perjanjian Versailles. So iaitu Rhineland. So wilayah ni telah diambil time perjanjian Versailles, tapi diambil semula. Dia ambil semula, dia tak bagi tahu, tak ada bincang apa-apa, just terus ambil je. Okay. Lepas tu isu yang kedua pula, faktor kedua adalah perjanjian Versailles yang tidak adil. So Jerman dia anggap perjanjian Versailles ni tak adil. Memang tak adil pun. Iaitu dia rasa perjanjian Versailles ni telah menjejaskan kedaulatan negara dia. Lepas tu dari segi dia kehilangan tanah jajahan. Lepas tu pampasan perang yang sangat tinggi. Diorang kena bayar pampasan perang yang sangat tinggi, dan juga menyebabkan kemelesetan ekonomi dan inflasi. Inflasi ni maksudnya tak ada ada duit tapi tak ada barang. Ya ke terbalik? Cikgu lupa. Ke tak ada barang tapi ada duit. Antara dua tu lah. Okay, so terjadinya inflasi. Tak silap ada duit tapi barang tak ada. Lepas tu selain daripada Jerman, Itali pun tak puas hati. Walaupun Itali dah menang time Perang Dunia Pertama, dia antara pakatan bertiga tu, tapi dia sendiri pun tak puas hati dengan perjanjian tu. Sebab apa? Tidak diberikan tanah jajahan yang baharu seperti mana Perancis dengan Poland. So Perancis dengan Poland dapat tanah jajahan yang dirampas tu, tapi Itali pun dah tolong sama, tak dapat juga. So dia rasa tak adil. Dia dah contribute, kenapa dia tak dapat apa pun? Okay, lepas tu yang kedua adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Ni yang cikgu cakap daripada video sebelum ni. Liga Bangsa-Bangsa ni dia sepatutnya mengawal semua negara supaya patuh dengan perjanjian Versailles ni. Maksudnya semua macam tak ada pemberontakan, kena semua aman je. Dia kena memastikan keamanan dunia. Lepas tu mewujudkan kerjasama antara bangsa. Lepas tu dia gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata. Maksudnya tak boleh guna senjata. Tapi dia gagal sebab Adolf Hitler dah start buat tentera dia. Lepas tu dia juga gagal tangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. So macam Adolf Hitler tu, dia ambil semula wilayah dia tu, tu pencerobohan lah. Dia tak ada hak dengan tanah tu, dengan wilayah tu, tapi dia ambil. Lepas tu kesan dia, dunia pun terdedah kepada konflik yang berterusan. So ada 3 konflik dia, nanti cikgu explain. Jadi tercetusnya Perang Dunia Kedua. Okay, so antara cabaran Liga Bangsa ni, yang pertama adalah krisis Manchuria pada tahun 1931 sehingga 1933. Manchuria ni adalah krisis dia adalah Jepun dia telah takluk Manchuria. Manchuria ni salah satu wilayah taklukan Cina. Okay, lepas tu yang kedua adalah perjanjian pelucutan senjata pada tahun 1932 sehingga 1934. Iaitu Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa tu dan dia membesarkan saiz tentera secara terbuka. Bukan sorok-sorok depan-depan dia buat. So macam diorang pun macam terkejut lah, kenapa ikut perjanjian Versailles dia tak boleh buat angkatan tentera. Okay, lepas tu krisis Habsyah pada tahun 1935 sehingga 1936, iaitu Itali menyerang Habsyah. Habsyah ni adalah Afrika. Itulah dia.
antara punca-punca Perang Dunia Kedua. So sebenarnya cikgu rasa punca dia perjanjian Versailles ni lah. Cuba buat perjanjian tu elok-elok, tapi ialah selfish. So diorang pun rasa tak puas hati. So jadilah Perang Dunia Kedua. Sebab itulah Perang Dunia Kedua pula melibatkan dengan Jepun, Hiroshima apa semua tu. Nanti cikgu explain pada video yang seterusnya. So harap korang faham lah yang ideologi tu. Cikgu ada nampak juga komen apa maksud apa ideologi fasisme dengan nazisme. So fasisme, ingat, dia lebih kepada kepentingan kepada negara berbanding kepentingan individu. Kalau perjanjian pula. Kalau nazisme tadi diorang sangat mengagungkan bangsa Jerman. So extra notes pula, macam untuk pengetahuan ekstra, diorang juga membenci kaum Yahudi. Itulah dia. Okay, itu saja. Assalamualaikum, dan jangan lupa like and subscribe. Dan kalau berminat dengan online class, boleh WhatsApp nombor yang dekat bawah tu, online class matematik untuk UPSR PT3 Form 4 dengan Form 5. So sebab exam dah tangguh ke 2021, maksudnya termasuklah korang yang maksudnya exam 2021. Okay, itu saja. Assalamualaikum.